Salam sejahtera semua dan apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dalam video ini, objektif utama saya ialah saya akan mendedahkan tentang teori-teori penyelewengan sosial dan delinkuensi juvenil. Lalu secara tidak langsung kita semua dapat mempelajarinya. Sebelum itu, sebelum saya teruskan talk saya ingin semua sediakan buku nota dan catat apa yang penting. Oke, untuk teori aktiviti rutin ini, ia adalah berfokus untuk memahami tingkah laku manusia. Ia menekankan bahawa rutin harian dan pola tingkah laku individu atau kumpulan boleh mempengaruhi kemungkinan berlakunya kejadian tertentu seperti jenayah, penglibatan sosial atau tingkah laku sehat. Contohnya, kalau kita tengokkan apabila kita dalam kumpulan, banyak idea-idea dan perbuatan yang muncul yang kita akan lakukan sama ada ia akan membawa positif atau negatif. Sekarang kita tengok kepada konsep teori aktiviti rutin. Teori ini dikembangkan pada tahun 1979 oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson. Dalam kajian mereka mengenai sebab-sebab berlakunya jenayah dan ia memberi penekanan kepada 3 elemen utama yang perlu wujud supaya jenayah atau kejadian lain dapat berlaku. Pertama kita tengok kepada aktiviti rutin harian. Perubahan rutin harian seperti apabila individu lebih banyak menghabiskan masa di persekitaran sekolah boleh mengubah peluang berlakunya jenayah atau tingkah laku yang berbahaya. Kedua, kesempatan dan pengawasan. Jenayah berlaku apabila terdapat peluang yang baik untuk melakukannya dan apabila tiada pengawasan atau kawalan yang mencukupi untuk menghalang perbuatan tersebut. Oleh itu, peluang adalah elemen penting dalam menentukan sama ada sesuatu jenayah itu akan berlaku atau tidak. Ketiga, kita tengok kepada persekitaran fizikal dan sosial. Kawasan yang kurang diawasi, kawasan yang gelap atau kawasan yang mempunyai kekurangan pengawasan sosial seperti kawasan luar bandar, di sekolah atau kawasan perumahan yang tidak aman akan meningkatkan peluang berlakunya jenayah atau masalah sosial. Okey, sekarang kita pergi kepada bagaimana teori aktiviti rutin digunakan di sekolah. Pertama, ia akan dilakukan untuk pencegahan jenayah dan tingkah laku bermasalah. Contoh, kita dapat mengatur jadual aktiviti yang teratur seperti pengawasan oleh guru atau pegawai pengawasan, iaitu pegawai keselamatan di koridor, taman permainan atau kawasan yang kurang diawasi secara langsung dapat mengurangkan peluang berlakunya tingkah laku negatif. Kedua adalah pengurusan masa dan aktiviti pelajar. Tadi kita sudah mengatur jadual. Sekarang kita juga mengatur jadual kembali dengan jelas dan teratur untuk mengurangkan masa yang tidak diisi oleh aktiviti yang tidak produktif. Jadi dengan menyusun jadual tadi, masa itu lebih bermanfaat dengan aktiviti yang positif. Dengan itu, pelajar tidak mempunyai banyak masa lapang yang boleh digunakan untuk terlibat dalam tingkah laku negatif.
Ketiga adalah penglibatan komuniti dan sokongan sosial. Contohnya, guru dan staf sekolah memainkan peranan penting dalam mengawasi aktiviti pelajar dan menyediakan sokongan emosi serta sosial. Terutamanya guru bimbingan dan kaunseling, kita dapat memberikan motivasi melalui sokongan emosi mereka. Jadi, kita dapat mentafsir apa yang mereka alami dan apa mereka ingin luahkan dari emosi mereka. Keempat, kita dapat mencegah buli dan gangguan sosial. Pengawasan sosial yang kurang atau ketiadaan pengawasan di kawasan tertentu boleh meningkatkan risiko buli. Sekolah boleh memperkenalkan lebih banyak program kesedaran tentang buli serta memastikan ada pengawasan yang mencukupi di semua kawasan sekolah pada setiap masa.